Ubat ke-20. Wahai pesakit yang mencari ubat kepada penyakitnya, sungguhnya penyakit itu ada dua jenis, dua bahagian. Salah satunya adalah hakiki, yang satu lagi adalah wahmi, sangkaan. Yani wahmi kita panggil dalam bahasa Arab kan waham. Yani merujuk kepada bahagian keraguan dan kesangsian terhadap sesuatu perkara. Ataupun wahim lebih keraguan, syubhah, tapi lebih yang benda yang atas benda yang tidak ada. Merujuk kepada keadaan di mana seorang cenderung kepada bahagian keraguan suatu perkara. Waham yani waham. Lebih yani kalaupun keraguan itu lemah kan. Jadi itu waham maksudnya bukan satu keputusan yang dibuat oleh akal, tetapi ia dikatakan sebagai punca kepada waswas. Yani kebanyakan yang datang daripada penyakit waswas itu jadikan waham untuk manusia. Jadi kebanyakan penyakit juga datang melalui apa? Melalui wahim, melalui sangkaan. Dan ada lagi dan waswas. Ada banyak penyakit juga. Jadi bagi bahagian yang hakiki, yang kita tahu, memang betul-betul sakit orangnya. Sungguhnya Asy-Syafi al-Hakim, Allah SWT yang maha penyembuh dan maha bijaksana, dia menyusun satu ubat bagi setiap penyakit dalam farmasi terbesarnya, iaitu dunia yang berbola bumi ini. Yang untuk semua penyakit Allah SWT sediakan obat untuk dia. Dan dalam Quran, farmasi Al-Quran pun untuk semua penyakit maknawi juga Allah SWT sediakan ubat untuk penyakit-penyakit yang maknawi kita. Semua dosa, ragu-ragu, syubhat kan. Semua untuk semua itu Allah SWT sediakan ubat juga. Jadi semua ubat-ubat itu, kenapa Allah SWT mencipta ubat-ubat itu? Adakah sia-sia? Bukan. Ubat-ubat itu mewajarkan kewujudan penyakit. Dan Allah SWT Asy-Syafi. Kenapa nama Allah ada Asy-Syafi? Kalau tak ada penyakit. Kan? Jadi Asy-Syafi, nama Allah itu mewajarkan kewujudan penyakit juga. Jadi Allah SWT menciptakan penawar bagi setiap penyakit. Pengambilan ubat-ubat untuk rawatan dan perbuatan adalah bersesuaian dengan syariat. Jadi kita kena cari ubat itu sama ada melalui doktor ataupun dari farmasi alam, kita kena cari. Namun perlu meyakini bahawa kesan dan kesembuhan adalah daripada Allah, bukan daripada benda itu. Itu sebagai wasilah. Jadi kesan dan sembuhan dan syifa daripada Allah. Dan sebagaimana Allah SWT mengurniakan penawar, Allah SWT juga mengurniakan kesembuhan, syifa. Jadi mungkin itu sarana-sarana para doktor yang mahir, lagi beragama, yang doktor-doktor yang belajar ilmu sains modern dan ilmu agama, dan doktor yang beragama maksudnya merupakan satu ubat yang penting. Kerana majoriti penyakit, kebanyakan yang sakit itu adalah berpunca daripada penyalahgunaan ataupun ketidakseimbangan dia, pembaziran, kesalahan, kemungkaran dan sikap tidak berwaspada. Jadi seorang doktor yang beragama tentunya memberi nasihat dan saranan dalam lingkungan syariat. Doktor itu akan mencegah daripada berlakunya penyalahgunaan dan penggunaan yang berlebihan dengan memberikan kata-kata saranan dan motivasi. Apabila pesakit berpegang pada saranan dan motivasi itu, penyakitnya akan menjadi ringan. Dan sebagai ganti tekanan, ia memberikan ketenteraman. Tetapi bagi penyakit yang berbentuk wahmi, sangkaan, ubatnya yang paling berkesan adalah tidak menghiraukannya, jangan mempedulikannya, jangan mengambil berat dia. Ini kerana semakin seorang itu mengambil berat akannya, maka ia akan semakin membesar dan mengembang. Dan sebaliknya semakin
ia tidak dihiraukan, tidak mempedulikan, maka ia akan semakin mengecil lalu lenyap terurai. Hal ini bukan maksudnya jangan ambil berat, tak nak buat, tak buat apa-apa. Cari ubat, pergi doktor, tanya orang yang mahir, dengar nasihat mereka, dan jangan mengatakan benda yang tak ada kamu dalam was-was, dengan waham itu membesar-besarkan suatu benda. Dan itu adalah punca sakit was-was itu. Sebagaimana contohnya lebah, kan lebah banyak kan. Jika diganggu akan menyerang kepala manusia. Tetapi apabila engkau tidak mempedulikannya, kalau mereka serang masa itu jangan buat begitu kan. Lagi mereka nak serang. biarkan mereka lari. Dan lebah-lebah itu akan terbang menghilang. Begitu juga apabila khayalan yang berpunca daripada tali yang bergerak. Macam malam-malam tu nampak di jalan itu nampak satu benda bergerak. Ini apa ini? Tali yang bergerak dalam kegelapan di hadapan mata seorang itu diberi perhatian, maka khayalan itu akan membesar sehingga kan kadang-kadang ia menyiapkan seorang itu lari bagaikan orang gila. Kadang mungkin tali. Namun sekiranya ia tidak diberi perhatian, maka orang itu akan nampak bahawa tali yang biasa ini bukanlah seekor ular. Lalu dia mentertawakan kegelisahannya yang tidak berasas itu. Kebanyakannya kejahilan memanggil was-was wahim itu, dan ilmu menolak dia. Yang semasa kita tahu puncanya benda itu apa, kan? Dia menolak was-was dan waham itu. Kerana penyakit berbentuk waham itu, ini berlanjutan dalam tempoh yang lama, maka ia akan berubah menjadi penyakit yang hakiki, fizikal yani. Mula-mula wahmi, sangka benda yang tak, tetapi lama-kelamaan dia berubah kepada penyakit hakiki. Ia merupakan penyakit yang parah pada manusia yang banyak berprasangka dan pemarah, macam kita panggil asabi yani. Banyak was-was, kan? Waham, kita panggil orang waham dan asabi itu lagi sangat parah dan bahaya untuk mereka. Dia boleh menganggap sebutir benih sebagai suatu kubah, yani benda kecil dia besarkan. Kekuatan rohaninya juga menjadi repuh. Lebih-lebih lagi sekarang dia berjumpa dengan para doktor tiada kelayakan, yang tiada belas kasihan, ataupun para doktor yang tidak beri kemanusiaan, kan? Tak ada insaf yang pada doktor tu. Bukan doktor yang beragama. Kalau jumpa dengan doktor begitu, maka ini akan lebih menambahkan waham dan prasangkanya. Dia nak ambil duit ni kan. Kena kamu 1 bulan, 2 bulan kena ikut sini. Dia nak jual ubat, kena beli ubat ini, kena ubat ini. Kadang-kadang syarikat ubat itu ada yang perjanjian dengan mereka. Jadi ubat dia nak ambil semua duitnya. Karena sekiranya dia berharta, orang itu kaya, maka hartanya akan hilang. Jika tak, kalau tidak ada hartanya, sama ada akalnya akan hilang ataupun kesihatannya akan hilang. Ya. Jadi wahim itu kita kena tahu. Khususnya yang was-was itu daripada lumai syaitannya yang berlalu. Kita kena jangan pedulikan, khususnya dalam solat, kan, ataupun masa wudu. Itu dalam satu risalah yang Ustaz menulis, kalimat ke-21, yang bahagian kedua berkaitan was-was yang kita baca di sana itu. Itu adalah cara selesaikan semua merawati penyakit waham dan was-was itu. Satu penyakit yang khususnya punca untuk penyakit maknawi. Ya. Okey.